Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini sudah 8 hari bulan 8 2020 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1441, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni Anak Kunci Syurga, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Miftahul Jannah. Sebagaimana pintu-pintu lain ada kuncinya, maka pintu syurga juga ada kunci. Kita nak masuk syurga, kunci yang pertama yang kita kena tahu iaitulah kunci syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi alhamdulillah, setelah kita bercuti panjang yang disebut dengan nama cuti PKP ataupun lebih dikenali dengan nama cuti corona, dan kita dapat meneruskan kehidupan kita walaupun dia panggil norma baru, tapi kehidupan kita lama. Cuma apa yang kita nak sebut di sini para jemaah sekalian, dan sebelum itu anda mengucap terima kasih kepada Al-Fadhil, tuan-tuan imam Masjid Negara dan para penyelaras majlis ilmu. Walaupun di saat kita PKP sempat lagi kita melalui online, kan, di bulan Ramadan dulu kita sempat lagi berinteraksi, maknanya boleh belajar. Ini juga salah satu daripada norma baru yang kita tak boleh kata aku tak boleh pergi belajar. Dan hari ini juga saya dapat maklumat ramai yang daftar tak boleh masuk sebab PKP punya pasal, kan, cepat habis. Hari Sabtu kelas, hari Khamis sudah tamat. Cuma kita haraplah sahabat-sahabat kita yang tidak dapat hadir di sini dapat mengikutinya melalui Facebook Rakan atau Masjid Negara dan juga Facebook Abu Anas Madani, supaya pengajian kita tidak putus, kan. Dipanggil kelas talaki kitab ini berterusan walaupun kita berada sedikit berjauhan. Kata orang, penjarakan sosial diperlukan, tapi penjarakan hati tidak perlu. Yang kita bimbang ini jarak belaka. Dah, sosial pun jarak, tak nak pergi ziarah tak boleh. Tapi hati juga jarak, maknanya kita tidak bersama. Tidak ada hilang, sudah hilang kasih mesra, kasih sayang sama-sama kita. Bahkan apabila masjid dibuka, ana dimaklumkan masih lagi kelesuan. Sebahagian daripada jemaah tak nak lagi hadir ke masjid sebab sudah terbiasa solat berjamaah di rumah. Yang kebetulannya pak-pak imam interim ni tak nak lepas jawatan. Dia kata dia pandai dah jadi imam, buat apa nak pergi lagi masjid. Kita kata ini satu perlu dimuhasabah balik. Apabila masjid dibuka, jangan pula hati kita tertutup untuk hadir ke masjid, hadir solat berjamaah, hadir ke majlis ilmu. Kerana itulah yang menjadi kepala modal ataupun aset kita, bekalan kita ke akhirat nanti, melalui solatul jamaah, melalui majlis ilmu, majlis zikir, dan majlis yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kita masih lagi dalam bab yang pertama. Bab yang pertama ini
iaitulah bab tentang aqaidul iman ataupun dipanggil simpulan iman. Simpulan iman insya-Allah kita khatamkan pada pagi ini. Tuan-tuan boleh sambung di muka surat 51. 51. Betul tak? Keterlupa dah. Kalau tengok dalam rakaman, siri-siri rakaman kita di YouTube, di Hira Dakwah dengan halaqah Abu Anas Madani, para jemaah boleh tengok kita sudah tamat 9 siri kita ni. Alhamdulillah, siri-siri kuliah itu dirakam dan dalam Facebook Masjid Negara juga ada. Cuma kita asingkan, kita pecah siri supaya tidak rasa panjang. Daripada 2 jam dijadi ke satu siri itu 1 jam ataupun kurang sikit. Maka siri yang kita belajar pada pagi ini iaitulah siri yang ke-10 di dalam rakaman. Tapi dalam kelas kita ni baru minggu yang ke berapa ni? Yang ke-5 ataupun yang ke-6. Kita mula dengan sirat, kemudian kita pergi ke syurga insya-Allah, dan kita tak mau pergi ke neraka. Tajuk kita ada dua-dua tu, syurga ada, neraka ada. Dia dua ya, atas di akhirat esok. Dua tempat Allah sediakan kepada hamba dia. Yang berimannya syurga, al-jannah. Yang kafir, yang syirik, yang derhaka, na'udzubillah, mereka itu akan ditempatkan di neraka. Ila bi'sal masir, tempat kembali yang cukup menakutkan, yang cukup dahsyat. Tengok kitab yang versi yang kita baca ni lah kan. Kalau tengok yang versi lama, versi Jawi, hak ori dia tu muka surat lain, tapi saya sebut yang ni muka surat 51. Muka surat 51. Sirat ataupun titian, ataupun kita panggil jambatan. Saya rasa jambatan besar. Kalau jambatan ni boleh lalu kereta, boleh lalu lori, bas. Tapi kalau titian ni, kita orang kampung ingat tak? Titian ni kadang-kadang sebatang kayu. Dia letak gitu, pandai-pandai lah kau jaga diri. Kalau tidak, bawah sampai kita. Betul tak? Itu titian. Tapi titian sirat di akhirat esok Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, betapa takutnya nak melintasi titian ini, sehingga para anbiya alaihimussalatu wassalam duduk di tepi sirat berdoa, Allahumma rabbi sallim sallim, Allahumma rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah. Betapa rahmatnya para anbiya, betapa kasih sayangnya mereka kepada umat, bimbang takut jatuh ke dalam neraka yang sedang menunggu di bawah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala membina sebuah titian di atas neraka Jahannam. Allahu Akbar. Sekalian manusia akan lalu di atasnya, iaitu didahului oleh umat yang terdahulu, diikuti yang terkemudian, sehinggalah sekalian orang kafir. Semua akan lalu. Sebahagian daripada mereka jatuh ke dalam neraka Jahannam, dan sebahagiannya selamat ketika melalui titian itu. Sebahagian daripada mereka melalui dengan pantas, dan sebahagian yang lain berlahan, bahkan ada yang merangkak ketika melaluinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Para pelajar tanda surah Maryam ayat 71-72. Walaupun dalam kitab kita ni
Tuan Syekh nak ambil dalil je, wa in minkum illa wariduha. Tapi ayat ini saya syorkan dijadikan ayat tadabbur. Kita cuba menghayati makna dia, kita cuba menghayati tafsir dia, kita cuba menjadikan dia bacaan-bacaan solat pada waktu malam. Waktu kita nak tidur, kita bangun dari tidur, kita baca ayat ini supaya memberi keinsafan dan kesedaran kepada kita. Allah kata wa in minkum wariduha, dan tiada siapa seseorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Allahu Akbar. Maknanya lorong titian as-sirat ini semua orang mesti lalu, mesti lalu. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Ta'ala tetap, bermakna perkara ini mesti berlaku. Tidak kita kata agak-agak ya boleh jadi. La, tidak ada boleh jadi. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala ditetapkan semua yang terawal yang terakhir akan melintasi sirat. Kemudian Allah bagi tahu pada kita supaya kita beringat, supaya kita berhati-hati. Kita tengok dalam sifat as-sirat bagaimana nanti, insya-Allah saya akan huraikan. Walaupun dalam kitab kita ni tak sebut, ana akan sebut insya-Allah, supaya para jemaah mendapat penjelasan yang jelas bahawa kita buat persiapan yang cukup. Allah kata apa? Tengok dalam surah Maryam tu, summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang selamat? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Insya-Allah kita akan jadi orang yang bertakwa, supaya kita mendapat jaminan kita akan selamat di atas sirat. Wa nadharuz zalimina fiha jisiyya, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sabda Nabi SAW, para pelajar tandalah, kita ni terlalu ringkas. Saya rasa isu ni besar, perlu ana beri penjelasan. Sabda Nabi SAW, wa yudrabus sirat baina zahranai jahannam, fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujizuhu. Allahu Akbar. Diletakkan sirat di atas dua tebing neraka jahanam, dalam keadaan gelap, neraka di bawah, sirat di atas. Dan aku dan umatku adalah golongan yang pertama melintasinya. Allahu Akbar. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, wa yudrabu jisru jahannam fa akun awwal man yujizu, wa du'a'ur rusul yawma izin Allahumma sallim sallim. Maksudnya diletakkan titian di atas neraka jahanam, aku adalah orang pertama yang melintasinya. Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita orang yang pertama melintasi. Doa para Rasul pada hari itu ialah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Maknanya keadaannya cukup gawat, keadaannya sangat mencemaskan, sehingga para Nabi hanya mampu berdoa Allahumma rabbi sallim sallim, minta selamat. Hadis ini juga dikeluar oleh muttafaqun alaih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para jemaah boleh ambil doa ini bila kita takut. Contohnya kita jalan naik kereta, tiba-tiba hujan lebat, tak nampak jalan, terus duduk mengeluh kata jalan tak nampak, sibuk lah. Kita doa yang dibaca oleh para Nabi alaihi wassalam,
di tepi sirat di saat waktu yang cukup mencemaskan. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Boleh tulis Allahumma sin lam mim, lam bagi bawah, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Doa apa saja kita tengok benda-benda yang tak baik mencemaskan kita, kita kata Allahumma sallim sallim. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia kata apa? Balaghani annal jisra adaqqu min sya'r wa ahaddu min as-sayf. Telah sampai kepadaku bahawa titian sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Macam mana kita nak berjalan? Tajam daripada pedang, halus daripada rambut. Kita jangan duk fikir benda-benda akhirat ni seperti otak kita fikir tentang dunia, tak sama. Muamalah kita di akhirat Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Hadis ini, asar ini, dia tulis asar, mana kata-kata sahabat ini dikeluar oleh Imam Muslim. Dan sabda Nabi SAW, wa tursalul amanah war rahim, dihantarnya amanah dan rahim. Sifat amanah dan juga rahim. Rahim wanita ni, tempat mengandung, tempat kandungan manusia. Macam mana rupa dia Allah Ta'ala je. Kita hanya beriman dengan hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Al-amanah war rahim duduk di tepi sirat, fataquman, kiri kanan. Nabi kata fayamurru awwalukum kalbar. Allahu akbar. Orang pertama melalui sirat seperti kilat. Kilat menyambar ni cepat tak? Lep, maknanya dia duduk sini dah ada di seberang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan kumpulan ini insya-Allah. Seperti kilat. Summa kamaririh, kumpulan yang kedua seperti angin yang kencang, cepat. Summa kamarit tair, Allah, kemudian seperti burung yang terbang, burung yang laju. Kemudian seperti orang yang berjalan cepat. Ini dia panggil tingkatan kelajuan mengikut keimanan. Cuma Allah Ta'ala dah tetapkan semua orang kena lalu, maka Nabi lalu, tapi lalu dia tu macam kilat menyambar, duduk sebelah sana. Tak sedap fikir magic ke tak magic, ini semua ni kerja Allah Azza wa Jalla, bukan kerja kita. Kita kena buat persiapan. Kemudian kata Nabi SAW, tajri bihim a'maluhum, sedangkan setiap orang akan melaluinya mengikut amalannya. Orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, macam kilat menyambar. Sedangkan pada waktu itu Nabi kita SAW berdiri di atas titian. Nabi kita duduk di atas sirat, dia dah lepas dah, cuma dia tunggu. Dan dia berdoa dengan doa yang kita baca tadi hadis, Rabbi salim salim. Jadi bolehlah kalau kita nak doa, kita tambah dengan riwayat yang pertama tadi, Allahumma Rabbi salim salim. Ulang je, kalau kita takut baca doa ni, Rabbi salim salim, minta Allah Ta'ala selamatkan kita insya-Allah. Apalagi Nabi kata, ya Allah selamatkan, selamatkan. Apabila lemahnya amalan seseorang hamba itu, Masya Allah, orang yang paling laju tadi setakat mana? Seperti orang yang berjalan, orang yang berlari. Bila lemahnya iman seorang itu sehingga tidak mampu untuk berjalan, mereka akan merangkak zahfa, selamat, boleh pergi. Di kedua-dua titian digantung kalalib, pengait dan pencakup
yang telah diarahkan agar menarik sesiapa yang dikehendakinya. Orang yang tak cukup kota untuk melintasi, kalali besi pencakuk tunggu kiri kanan akan tarik. Na'udzubillah. Allahu akbar. Fa makhdus najin, ada orang yang kena cakuk, terluka, terkoyak kulit dia, tapi dia masih lagi sempat melintasi. Naj, Nabi kata selamat. Wa makdus finnar, na'udzubillah. Dan ada pula orang yang dikait dan dicakuk serta terhumbang terus ke dalam neraka, wal'iyazbillah. Maknanya kita sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala selamatkan kita, boleh melintasi sirat. Sebab apa? Bila lintas sirat, maka pada saat itu bermakna kita telah melalui suatu proses yang sangat-sangat menakutkan. Kalau pernah ulama salafus soleh ditanya, mata nartah, tulis kata-kata motivasi ulama salafus soleh ini. Ada kata riwayat Imam Ahmad, ada kata imam lain. Yang pentingnya kita tulis kata-kata ulama salafus soleh. Orang tanya dia, Syekh, mata nartah, tuan guru, bilakah kita boleh rehat? Jawabnya, iza kana siratu khalfak, apabila sirat telah berada di belakang, syurga berada di hadapan kamu. Ketika itu baru kita boleh rehat. Kalau tidak, hati kita berdebar, hati kita dalam keadaan takut. Lepas ke? Tak lepas. Tahu saya kata apa tuan-tuan, bila mari musim COVID-19 ni, kawasan kita ni kena lockdown. Tak. Semua penduduk akan dikorek hidung. Ramakah di kalangan kita yang kena korek hidung? Tak kena? Oh, tak ada pengalaman. Saya kena kok, kena. Ada pengalaman. Berair mata lah juga sikit kan. Sebab apa? Sebab dia panggil kluster madrasah. Kita ni habis pelajar kita 600 orang kena korek. Maknanya bila kita selagi tak selesai, kita akan takut. Kita ni selagi tak melintasi sirat, kita takut. Adakah kita lepas? Ada, walaupun merangkak, alhamdulillah selamat. Makhdus, ada orang yang kena koyak, tapi dia masih lagi boleh merangkak, lepas. Yang kita bimbangnya makdus tadi, yang terus dicakuk, na'udzubillah, jatuh ke dalam neraka. Selepas daripada sirat, kita akan berhenti di situ, belum lagi ke syurga. Walaupun dah lepas, ada lagi satu perbicaraan, dia panggil Al-Qantarah. Tulis nama tempat itu lepas pada sirat, nama dia Qantarah. Qaf, nun, ta, ra, ta bulat. Qantarah. Boleh ingat kan? Nama tempat itu nama Qantarah. Suatu perhentian di antara syurga dengan neraka. Qantarah duduk di mana? Di antara syurga dan neraka. Kita beriman bahawa orang-orang mukmin apabila telah selamat melintasi sirat dan terlepas dari neraka, akan berhenti di Qantarah. Qantarah ni kalau kita kat macam orang panggil tempat nak scan sekali lagi. Ada lagi kamu di antara kita yang tak selesai. Di sini pembersihan. Iaitulah suatu tempat antara syurga dan neraka. Mereka berhenti untuk menyelesaikan pembalasan bagi setiap perkara yang berlaku sesama mereka sebelum memasuki syurga. Sebab bila masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan hilangkan semua sifat-sifat benci, membenci, sifat marah-marah, sifat cemburu, dah tak ada lagi dah. Masuk dalam syurga, kita tak ada tengok orang, you masuk juga, dia ni, tak ada. Kita kata alhamdulillah, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia dulu, insya-Allah alhamdulillah hari ni Allah kumpul kita di syurga. Kita doa pagi ni insya-Allah, Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na jami'an fil jannah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam majlis ilmu ini, kumpulkan kami pula dalam syurga nanti insya-Allah. Banyakkan doa. Itulah dia panggil, mana bila kita sebut tentang syurga neraka, banyak doa. Minta
minta perlindungan bila sebut bab neraka, kan? Kemudian bila masuk dalam syurga tak ada lagi sifat-sifat ghil, sakit hati tak ada. Maaflah muslimat kita, jangan marah. Atas dunia ni kalau bunyi suami ada seorang lagi, tak lalu makan 3 hari 3 malam tak, mengamuk, kemurungan. Tapi dalam syurga happy-happy, tak ada masalah apa-apa. Suami dia ada isteri berapa orang, bidadari yang comel-comel, tak ada masalah. Allah dah jadikan hati mereka bersih. Maka sebelum ke syurga maka kita akan berhenti di satu tempat, nama dia Qantarah. Qantarah. Mereka berhenti untuk menyelesaikan pembalasan bagi setiap perkara yang berlaku sama mereka sebelum memasuki syurga. Anda rasa tentulah rasa pelajar nak buku ni yang saya baca ni, nak berminat. Tajuk dia nama Rukun Iman. InsyaAllah saya akan bagi dalam grup kuliah. Yang tak masuk grup lagi masuk, dengan minta dengan admin dia, tolong bagi link ke kawan-kawan ni. Nama buku dia Rukun Iman. Buku ni saya terjemah waktu anak belajar dulu, dan alhamdulillah menarik buku ni, ringkas, tapi dia punya perjalanan tu step by step, satu langkah-langkah tu kita mudah. Maknanya kita berhenti di Qantarah, kita akan berhenti di sini untuk menyelesaikan masalah sama-sama kita sebelum memasuki syurga. Apabila selesai membalas dan membersihkan mereka, diizinkan memasuki syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrusul mu'minuna minan nar. Orang mukmin yang telah selamat daripada api neraka, mana tak jatuh dalam waktu titian tadi, dia selamat melintasi sirat, kan? Maka mereka akan ditahan di Qantarah. Qantarah ni tempat transit lah, kalau kita transit sekejap, suatu tempat di antara syurga dan neraka. Setiap daripada mereka akan dibalas bagi setiap kezaliman yang berlaku sesama mereka di dunia. Orang ni kata, ya Rabbi, dia ni ada masalah dengan saya dulu ni. Kita selesaikan di situ. Biasanya kes-kes di sini kes yang kecil-kecil. Kes orang panggil bab maaf-maaf dah ni. Bukan kalau kes besar, neraka masuk dah, jatuh dah dalam lubang. Yang sini ni kes kecil, tapi orang kata pembersihan nak sangat-sangat kita. Kan kita kadang-kadang bila jumpa kawan lama tak jumpa, maaf tak, salah ada silap saya, walaupun kita tak tahu apa ada silap, kita meminta maaf. Itu dipanggil di sini. Maknanya Allah akan bersihkan. Setiap mereka akan dibalas bagi setiap kezaliman yang berlaku sama mereka di dunia. Apabila selesai membersihkan semua kesalahan, mereka diberi keizinan untuk memasuki syurga. Nabi kita bersumpah, fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Nabi kata, demi Allah yang diri Muhammad berada di bawah kekuasaannya, sesungguhnya setiap mereka lebih kenal tempat duduknya di dalam syurga daripada tempat duduknya di dunia dulu. Mana kita tahu di mana tempat kita duduk di syurga, nak banding tempat kita duduk di atas dunia dulu. Masya Allah, itulah yang dikatakan Al-Qantarah, tempat pembersihan. Mudah-mudahan para jemaah supaya kita tidak bersih, tidak sibuk-sibuk nak cari tempat pembersihan di akhirat esok. Kita bersihlah di dunia ini. Balik muhasabah, buat checklist. Dalam hidup aku ni ada apa masalah? Ada masalah apa? Saya perhati tengok, dalam setahun 2 kali Allah Subhanahu Wa Taala beri tempoh pembersihan. Tanda tuan-tuan. Yang pertama, sewaktu bulan Syaban sebelum kita menyambut Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita satu malam, nama dia malam nisfu Syaban. Kan dalam hadis, walaupun hadis ini ada perbincangan para ulama, ada yang mengatakan boleh diterima, ada yang kata dhaif. Dia kata Allah Ta'ala tengok pada malam nisfu Syaban kepada hamba-hambanya, maka diberinya keampunan kecuali orang yang berkelahi, orang yang fi bainahu wa baina akhihi syahna. Syahna ni ada permusuhan. Satu, maknanya belum kita masuk Ramadan, jangan tunggu maaf-maaf hari raya. Hari raya bukan hari maaf-maaf, hari raya hari makan ketupat. Kita nak maaf sebelum Ramadan.
Saya buat bandingan yang simple para jemaah sekalian. Kalau kita nak travel, kita pergi servis kereta sebelum kita berjalan ke lepas kita isi barang? Ya, sebelum pergi cek tayar, tukar minyak hitam, brake kan, lampu semua dah nyala dah, baru ready. Kita nak masuk Ramadan, maknanya kita kena bersihkan jiwa. Barulah bila Ramadan datang, kita insya-Allah kita boleh beribadat dengan sepenuhnya, sebab maintain kenderaan kita telah cukup untuk hanya tukar gear aja berjalan. Hari raya tak apalah, tak usah minta maaf lah. Hari raya ni hari raya suka-suka. Hari kita mengucap tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Satu lagi, bila mari awal Zulhijjah, ini ceramah yang tertangguh lah saya kira, patut belum Zulhijjah dulu kita tazkirah dulu, belum Ramadan kita tazkirah, tapi apa boleh buat, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah telah tetapkan tahun ni corona datang, kita terpaksa berjauhan. Bila mari awal Zulhijjah, kita juga diminta supaya hari yang terbaik dalam dunia ini iaitulah 10 terawal Zulhijjah. Hari terbaik, afdalu ayyamid dunya, 10 awal Zulhijjah. Di antaranya kita juga minta supaya al-islahu zatul bain, mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Untuk apa? Supaya datangnya hari Arafah, hari yang paling banyak Allah Ta'ala merdekakan hamba dia daripada api neraka, iaitulah pada hari Arafah. Tuan-tuan jangan keliru, Ramadan lah Ustaz. Ramadan satu kumpulan, itu malam Lailatul Qadar, ia ni hari Arafah kan. Maka kita tahu nak sampai hari Arafah, kita dah buat persiapan seminggu dah, membuat pembersihan dengan istighfarnya, dengan taubatnya, dengan meminta maafnya. Kemudian bila mari hari Arafah, Masya Allah tabarakallah, kita berpuasa, kita bermunajat dalam keadaan hati kita bersih. Mari hari raya kita jelmakan pengorbanan kita untuk Allah Azza wa Jalla. Allah kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak nak pun darah, Allah Ta'ala tak nak pun daging korban, yang Allah Ta'ala nak takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda kita bertakwa, kita telah sembelih korban. Sebagaimana kata Imam Ibn Rajab, dikata orang yang tak mampu sampai ke Baitullahil Haram, tak pergi ke hudud Arafah, kita boleh duduk di hudud sempadan halal haram yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tak mampu bermalam di Muzdalifah, tak pergi haji kan, kita bermalamlah di rumah kita dengan kita bermunajat di akhir malam. Siapa yang tak mampu pergi sembelih hayawan korban di Mina, dia sembelihlah kehendak hawa nafsu dia ketika dia sembelih korban. Ini semua penjelmaan yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Jadi bila kita buat pembersihan begini, setiap minggu Allah Ta'ala angkat malaikat angkat laporan amalan kita pada hari Khamis dan hari Isnin. Karena itu Nabi kita menggalakkan kita berpuasa pada hari Khamis. Hari Isnin Nabi kata wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka pada hari Isnin Khamis juga tidak diangkat amalan orang yang berkelahi, tidak diangkat. Jadi para jemaah sekalian, mana baik kita selesai di dunia ataupun kita nak sungguh selesai di kantarah. Nak dunia ke kantarah? Dia kata Ustaz malu nak pergi minta maaf, malu nak mengalah. Kadang-kadang kita ni lebih, siapa aku? Dia siapa? Aku nak pergi minta dia siapa? Kau nak duduk di kantarah esok main dia siapa depan Tuhan? Nak? Baik kita selesai di dunia. Di dunia ni kalau kita boleh runtuhkan keegoan kita, boleh runtuhkan sifat takabur kita, di akhirat esok banyak perkara yang selesai insya-Allah. Di kantarah Assalamualaikum, terus ke syurga, daripada kita duduk menunggu di situ entah berapa lama pula kita terpaksa nak menyelesaikan masalah. Bukan senang. Hari ni bila pergi masjid kena beratur, tulis nama, tembak dai tak? Itu pun ada orang tak pergi masjid, dia kata banyak SOP lah, banyak masalah. Tak bawa sejadah, ada setengah masjid tak boleh masuk, tak ada sejadah kan. Setengah masjid dia cerdik, dia letak sejadah situ. Awak tak ada sejadah, ada RM8 bayar, boleh je ambil kan. Tak bawa topping,
ambil free, jadah bayar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, ini masjid cerdik. Kita pun kalau beli sampai 5 kali sejadah tak akan lupa lagi. Setiap kereta kita letak atas motosikal sejadah, atas kereta ni semua ada sejadah. Akhir kali kita pergi hari yang kelima, relax, kereta mana kita bawa, basikal kereta mana bawa, semua ada sejadah, selesai masalah. Demikianlah halnya kita di Qantarah. InsyaAllah kalau kita selesaikan di dunia ini, di Qantarah nanti InsyaAllah kita akan lalu dengan salam, dengan selamat, tidak ada lagi perbicaraan di sana InsyaAllah. Baik, panjang cerita ni. Kalau tuan-tuan ikuti sepanjang PKP, Alhamdulillah, saya kata corona mari, hikmah Allah Ta'ala kita tak tahu. Saya sudah khatam sebuah kitab, nama dia Pengembaraan ke Alam Akhirat. Ada yang ikut kuliah kita. Pengembaraan ke Alam Akhirat sudah ada di YouTube, sudah ada di Facebook, tuan-tuan boleh ikut balik. Daripada awal lagi nak mati, sudah mati masuk dalam kubur, apa jadi, keluar daripada kubur, ke Sirat, Qantarah dan ke syurga. Panjang, lebih banyak puluh siri jugalah kita buat sepanjang musim PKP yang menyebabkan kita terkurung di rumah. Kata orang, kita terkurung dalam rumah kita rasa susah, bagaimana setelah kita terkurung dalam kubur yang memang kita tak boleh keluar-keluar lagi kecuali sudah berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Baik, tengok sini, muka surat 52. Ulama tafsir menyatakan, nih ulama tafsir kepada ayat kita tadi. Ayat mana? Wa im minkum illa wariduha. Dan tiada seorang pun di antara kamu malaikat akan sampai kepadanya. Sampai ke mana? Sampai ke as-sirat. Ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan adalah akan melalui di atas sirat itu. Allahu Akbar. Tamat. Tulis itu tamat. Kita akan berpindah kepada al-mizan. Tulis al-mizan, iaitulah timbangan amalan. Tuan-tuan tulis tajuk di tepi kitab tu, sebab kitab kita ni syekh kita tak tulis tajuk, kita lah tulis kan, kita tulis tajuk kita sendiri. Al-mizan, apa nak al-mizan? Timbangan amalan. Timbangan amalan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Karim, wal waznu yawma izinil haq, wal waznu yawma izinil haq, dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, iaitulah sangat adil di dalam pertimbangan. Allahu Akbar. Sangat adil di dalam pertimbangan amalan baik. Tengok surah kita ni, surah Al-A'raf ayat 8. Suratul A'raf ayat 8. Segala amalan baik ataupun jahat, manusia akan ditimbang dengan neraca. Di sini para ulama bahas, adakah neraca sungguh ataupun neraca digital. Macam kita hari ni kan, digital ya, letak keluar nombor. Dan ada yang ulama kata mizan, neraca sungguh, ada tali, ada tempat letak amalan di sini, letak sini. Kalau kita panggil sini kat macam dacing itulah, yang ada tali itu. Itu dia panggil mizan di akhirat. Wallahu alam. Allah Taala yang Maha Kaya. Cuma itu dibahaskan disebut oleh para ulama. Sebahagian ulama berpendapat yang ditimbang itu adalah buku amalan kebajikan dan kejahatan mereka. Ada kata buku rekod tu ditimbang. Setiap orang akan diberi buku rekod. Buku rekod ni, ada orang yang terima buku rekod dia 99 sijilat buku rekod dia 99. Jadi ada ulama kata yang nak timbang tu amalan, buku rekod baik belah kanan, buku rekod belah baik jahat belah kiri, tengok mana berat. Mana kalau yang baik banyak, alhamdulillah, zep naik, yang kiri terapung terakat. Kita takut yang kiri itu berat. Macam mana sekarang ni kita nak timbang? Kita timbang sekarang sebelum ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda, neraca timbangan adalah suatu yang hak, mana suatu yang benar.
wajib beriman dengannya. Kita wajib beriman dengan dia, iaitu suatu neraca yang Allah Subhanahu wa taala dirikan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya dan membalasnya menurut amalan mereka. Neraca yang didirikan itu mempunyai 2 daun neraca, dan jarum. Yang senangnya kita kata dacing lah, senang tak, dacing. Ini bukan masalah politik, ni masalah dacing. Dacing apa? Ada tali, ada daun 2. Itu bagi menimbang amalan ataupun menimbang suratan catatan amalan, atau menimbang orang yang melakukan amalan itu sendiri. Ini semua ni aqwal ulama. Ada kata amalan tu, ada kata rekod, ada kata orang tu naik atas dacing. Kalau gitu kita kena pakat gemuk belaka. Dah, wah gemuk lah baru berat. Dia bukan timbang daging, dia timbang amalan awak. Kalau timbang daging, penat kita dah. Naik kapal terbang tak boleh bawa beg. Ni orang besar ke orang kecil, kapal terbang bagi 20 kilo seorang. Dah, tak kira. Oleh kerana awak dah besar, beg awak 5 kilo je boleh. Nanya kita. Sama juga amalan esok pun tidak, dia ada riwayat yang mengatakan orang tu akan ditimbang. Orang tu akan naik atas dacing timbang, tapi bukan daging dia. Dia tengok amalan dia. Masya-Allah. Tak sudah fikirlah bagaimana timbang. Kita fikir kita macam mana kita nak memberatkan timbangan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kata jangan duk fikir sangat ke alat penimbang. Yang kita nak timbang, yang kita fikirnya apa benda yang kita nak timbang di akhirat. Berat, nak suruh berat yang mana? InsyaAllah kita selamat. Maka semuanya akan ditimbang, tetapi yang diambil kira ialah berat atau ringan amalan, bukan tuannya atau surat catatan amalan itu. Tanda tuan-tuan ni, dalil ni Suratul Anbiya, Surah Al-Anbiya ayat 47. Yang ada Quran boleh buka. Suratul Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Allah kata kami letakkan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada dari diri siapa pun akan terenaya. Ini jamin, Allah Ta'ala jamin. Timbangan sangat telus, tak ada siapa terenaya. Allahu Akbar. Tidak akan terenaya sedikit pun. Dan jika adalah amal itu seberat biji sawi sekalipun. Biji sawi ni besar mana? Lekat celah gigi lekat ke? Celah gigi pun tak apa nak lekat. Kecil sangat, kan? Kalau ada amalan kamu sebesar biji sawi, nascaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Allah Subhanahu wa taala beritahu, cukuplah kami, yakni Allah sebagai penghitung. Di sini para jemaah, para pelajar sekalian, pernah satu hari orang mari minta sedekah di rumah Sayyidah Aisyah. Tanda cerita menarik. Orang mari rumah Siti Aisyah, isteri Nabi, lagi minta sedekah. Cari-cari, ada sebiji je tamar. Aisyah kata ambil, bagi ke orang tu. Pembantu kepada Sayyidah Aisyah, kita kalau orang minta ada sebiji tamar, sampai hati ke nak bagi? Tak tergamak dah. Paling tidak boleh 10 biji. Ni sebiji nak bagi ni. Aisyah, tak ada ke benda lain ni.
Pembantu dia cuba tanya. Bila kita dengar cerita ni, baru kita tahu betapa tingginya ilmu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, khususnya dalam tafsir ayat ni. Aisyah kata, bagilah yang kita ada itu je sebiji tamar, bagi dia makan. Sekurang-kurangnya dia boleh rasa manis. Kalau orang hypo ke apa yang rebah, tak cukup gula, hypo, kena sebiji tamar, celek balik, maknanya tinggi dia punya gula dia kan. Aisyah kata bagi. Kemudian dia bagi tazkirah kepada pembantu dia, tanda tazkirah. Timbangan amalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla bukan dengan kati, bukan dengan kilo, tetapi timbangan kita misqala zarratin, dengan misqala zarrah, sebesar zarah. Zarah ni atom yang kecil tu. Atom ni nampak tak nampak dengan mata pun tak nampak kan. Biji sawi. Gak Aisyah kata kalau biji sawi pun Allah kira ini sebiji tamar, tentu lebih besar daripada biji sawi. Artinya kesimpulan daripada kisah ini, timbangan amalan kita bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan mili, tapi timbangan kita dengan misqala zarrah. Makna terlalu halus kira-kira, terlalu kecil kira-kira. Kita kadang-kadang duk rasa kecil sangat tu. Alhamdulillah, dengan adanya dunia digital lagi, kita bercakap berapa minit? 2 minit 23 saat. Rekod tak rekod dalam buku bil telefon kita, rekod tak? Kalaulah bil telefon mampu merekod saat ni sikit sangat lah. Kenapa kita tak boleh fikir misqala zarratin, seberat biji sawi, sebesar atom yang kecil itu ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla? Maka kerana itulah Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Mu jangan anggap remeh, jangan anggap kecil perkara-perkara kebaikan, walaupun benda tu kecil. Kita kata alhamdulillah, orang yang minta sedekah, kita ada RM1 dalam poket, ambil ni ya makcik ada hari ni, nanti kita jumpa lain kali insya-Allah. Kebetulan kita tak bawa duit, kita nak pergi masjid tadi, ambil beg tu kabik pula. Ingat beg ada duit dalam tu, rupanya ada kain telekong yang ada. Nak kata apa? Bagi. Maknanya hisab kita terlalu dakik, audit terlalu bakhil, sampai peringkat misqala zarratin dikira, tidak kata dilepas. Allahu Akbar. Ada satu lagi ayat, kita tadabbur ayat ini tuan-tuan, dalam suratul A'raf yang saya baca tadi. Buka Quran lah, panjang sikit ayat ini. Syekh kita ni rahimahullah, dia ambil tempat dia naknya. Syahidnya al-waznu yauma idzinil haq, neraca timbangan pada hari itu benar, habis kata. Tapi ilmu tadabbur ni biarlah kita sekurang-kurangnya boleh tembak ke dalam hati kita, biar kita terasa dosa dengan pahala ni sangat berbahaya. Kalau Allah Ta'ala kira pahala 1 zarah, dosa 1 zarah juga, maknanya tak boleh buatlah dosa. Tengok suratul A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar. Maknanya kalau kita orang beriman, itulah akidah kita. Kita percaya semua amalan kita akan dihitung, akan dihisab, akan dikira di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, insya-Allah muslimin dan muslimat berazamlah untuk kita beratkan amal timbangan kita. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Apakah pemberat timbangan? Saya cuba sebut beberapa perkara insya-Allah dalam
kuliah kita ni. Maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Siapa dia amalan yang baik, itulah manusia berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya yang baik, yang beratnya amal jahat dia, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami dengan meletakkannya pada bukan tempatnya. Yazlimun, makna kita zalim diri kita sendiri. Zalim di sini ada dua kumpulan lah. Zalim yang paling besar, orang yang melakukan syirik, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu na'udzubillah lah, itu orang kafir nama dia. Satu lagi zalim, zalimun li nafsihi, orang yang zalim diri dia dengan melakukan maksiat. Dia ahli beriman, dia orang yakin, percaya kepada hari akhirat, tapi iman kita tidak begitu mantap ataupun malap yang menyebabkan kita terjebak dengan mungkar, dengan maksiat. Maka pada waktu itu orang ini dianggap sebagai zalimun li nafsihi, orang yang menzalim dirinya sendiri. Sebab apa zalim? Kita susah di akhirat esok, susah. Kita nak travel, nak pergi Mekah contohnya, apa pegawai-pegawai travel, syekh-syekh kita bagi tahu, tuan-tuan jangan bawa barang banyak, custom di Jeddah nanti cek satu-satu. Kita bawa juga pelik-pelik dalam tu, bawa ni barang-barang larangan kita bawa dah. Akhir kali orang lain naik bah, kita duduk tunggu barang lagi, susah. Hadza zalim li nafsi, orang zalim diri sendiri. Orang larangan tak dengar, bagi nasihat tak pakai, kita kata ini orang zalim pada dirinya sendiri. Jangan buat. Maka kezaliman itu, bila kita buat maksiat, kita zalimlah diri kita sendiri. Mana pada waktu ketika itu dia akan ditimbang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisab uzib. Tanda hadis ni, siapa yang dimunaqashah. Munaqashah maknanya siapa yang ditanya, kena tanya tu sudah dikira azab. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia rasa pelik, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, orang yang beriman fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang yang beriman akan dihitung dengan hisab yang mudah. Macam mana pula dengan ni? Macam mana pula dengan kira-kira? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, innama zalikal ard. Ard maknanya kita lalu je. Saya suka sangat buat bandingan yang simple-simple dengan kehidupan kebiasaan kita. Tuan-tuan lalu ke airport, kita lalu depan custom, ada pegawai custom sini, minta maaf lah kita sebut tugas dia. Lalu ke custom, dia ada dua lorong, satu lorong hijau, satu lagi lorong tak kira lah apa lorongnya, penting lorong kena cek barang. Kita lalu lorong hijau, tak payah cek. Tapi sambil tak cek pun, hari bila custom senyum jeling kat kita, lain macam rasa dah, ai kena buka kan ni. Hazal ard, maknanya orang yang amalannya baik, dia lalu je, itu dipanggil ardun. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maknanya hisab lalu, ikut checkpoint, tapi dilepaskan. Maka maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berdoa, Allahumma, kata, hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Coba kata nak dengar sekali lagi. Kalau balik rumah ni ingat tak? Kau ingat sini ya? Kita nak suruh jadi doa ni, insya-Allah kita sama berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, di akhirat esok kiralah aku dengan hisab yang mudah, yang simple je. Lalu malaikat kata, tafadhal, salim, lepas. Tapi man nuqishal hisab uzib, siapa ditanya, dibuka fail siasatan, istilah kita hari ni, dia panggil buka fail siasatan. Tak, orang ni buat report polis, kena buka fail.
Tengok-tengok kereta perondo depan tangga, rasa macam mana? Sehari dua orang ni bukan takut kereta perondo, takut ambulans dengan baju PF apa ni? P apa? PPE. Lama dah tak sebut ni. Malah dah nak sebut nyagaknya Covid ni hilang lah. Mari hak baju biru depan tangga macam tak? Menggigil satu rumah. Siapa kena angkat hari ni? Allahu Akbar. Hisab, bila dibukanya hisab, Nabi kata sudah dikira diazab orang tu. Sebab itulah tingkatan manusia di akhirat, qaumun, satu kumpulan, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal azab. Sekumpulan Allah Ta'ala lepaskan terus ke syurga, lalu sirat seperti kilat menyambar, dan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kumpulan yang paling utama sekali. Ada orang tanya, Ustaz, saya rasa malu lah nak doa, nak masuk kumpulan ni. Kita dengan Allah SWT jangan duk malu, tapi kita minta jangan yang mustahil. Itu tak boleh. Nabi kata di antara doa yang mustajab, yang tak mustajab, kita minta perkara yang mustahil. Tak boleh lah. Ya Allah, jadi aku ni Nabi. Boleh? Ya Allah, aku tak mau lagi jadi manusia, nak jadi malaikat. Boleh? Itu dia panggil doa mustahil. Ya Allah, berilah aku ni akhlak, perangai yang baik seperti perangai Nabi. Perangai itu dengan lemah lembutnya, dengan sifat rahmatnya, dengan kuat ibadahnya, boleh. Tapi nak jadi Nabi tak mungkin. Itu dipanggil mustahil. Sama juga kita nak doa, ya Allah, berilah aku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Boleh minta. Kuasa Allah Ta'ala, dia nak luluskan. Walaupun kita tahu kriteria agak sukar. Di antara sukarnya Nabi sebut apa? Orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ini, siapa dia? Alladzina la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyaru ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tak pergi berjampi, tak minta dijampi. Kita ni sakit gigi suara jampi. Saya kalau buka air tawar sini rasa penuh kotor pagi-pagi sini. Nasib baik kita tak buka. Nak suruh jampi juga Ustaz Zahir lah jampi kat belakang. Layar tak salah jampi. Kan saya letak dalam buku Perisai Muslim tu. Ambil dah kitab Perisai Muslim. Dalam tu ada bacaan sendiri. Bila sakit kita baca. Tak. Tapi kita tak minta. Kalau orang mari nak jampi jangan aku tak masuk syurga tak apa hisab tak. Biar dia tiup. Nak panggil orang berjampi tak boleh. Sifat dia wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat ni orang yang tinggi darjat takwa. Ini kumpulan tawakal. Ini orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita nak cuba kriteria ni. Tawakalnya tinggi. Jangan buat perkara-perkara yang menghalang kita daripada sifat tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kita tanpa hisab, tanpa azab. Bilangan dia mana? Nabi kata 70,000 dia kalangan umat aku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. 70,000. Ada yang mengatakan 70,000 kali 70,000. Berapa? Mana ahli matematik silakan. Tak ada cikgu matematik sini. Kalau di kampung tok kepuk dia panggil mudah nak kira. Berapa? 70 kali 70. Berapa? Tak semangat ya. Kita nak suruh besar sikit angka ni. Kalau 70,000 empat dengan sahabat Nabi ya dapat. Berapa? Tak kuat ni. Buka kalkulator tu kan pecek. Baik. Kumpulan yang kedua, saufa yuhasabu hisaban yasira, akan dikira dihitung dengan hisab yang mudah. Kita doa pula yang ni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat esok hisab yang simple. Maknanya innama zalika ardun, hanya lalu je depan pemeriksa, tak cek. Silakan. Tapi kalau kita tak cek, kita pastikan kita bawa barang yang tidak ada cukai, yang tidak ada larangan, baru boleh lalu senyum. Ini dengan custom okey lah. Lorong hijau masuk, patut dalam tu banyak baju. Tak. Kalau pergi beli luar negeri, takut kena cukai. Ni sumbak ni. Baju buruk-buruk yang atasnya, lain-lain tu bawa macam-macam ada. Tapi dengan malaikat mana kita boleh? Scam malaikat tak sama dengan scam manusia, kan? Kita sendiri tahu aku ni nak lalu lorong yuhasibni hisaban yasira, kita ingat
Karena tu timbul isu orang fuqara, orang fakir masuk syurga mendahului orang kaya berapa ratus tahun? Tak semangat dah lama kena PKP ni senyap. Orang miskin mendahului orang kaya ke syurga berapa ratus tahun dalam riwayat? 500 tahun. Jangan kata aku tak nak jadi kaya jadi miskin. Tuan-tuan kena ingat, orang miskin ni nak kira apa? Dia tak ada benda. Pergi je lah. Mereka ketemu ada apa? Kita travel bawa beg sebiji dalam belakang. Ni ya beg masuk. Yang ni 3 beg bawa, 4 beg tarik. Dengan troli, 2 troli dia masuk. Panjang kira-kira. Tapi ingat, kalau orang kaya masuk surga, agak-agak darjat dia sama kita tak? Kita bagi sedekah RM1, dia sejuta bagi buat masjid. Sama? Tak agak sama. Kita tanggung orang miskin seorang, dia tanggung beribu orang miskin yang telah mengambil manfaat daripada harta dia. Sama dengan kita? Tak sama. Mereka masuk lambat sebab hisab. Halaluha hisab wa haramuha azab. Itu kaedah. Yang halalnya akan dihisab, yang haramnya azab. Maka lambatlah sikit orang kaya. Kalau ada orang ceramah kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf merangkak masuk surga, kita kata kalau tak ada dalil yang sahih, jangan menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jangan cuba-cuba. Ni ada setengah penceramah dia tak murajaah, tak kaji riwayat, cerita aja. Tapi riwayat yang orang miskin masuk syurga mendahului orang kaya itu ada. Cuma darjat dalam syurga tak sama. Walaupun kita pergi dulu, kita ni pergi dulu. Tapi kita bukan VIP contohnya. Saya mari awal lagi dewan. Majlis pukul 12.30 hari, kita pukul 10 masuk dah. Tapi kita duduk kat mana? Kat mana? Awak mana kak jemputan ini? Kak mana kau ni? Kursi ujung kali. Betul tak? Yang ni kak mana apa? Tengok, ni kak VIP atas pentas. Walaupun dia mari kemudian. Itulah ibarat, walaupun orang kaya masuk kemudian, tapi darjat dia lebih tinggi. Dengan ibadat dia, dengan sedekah dia, dengan infak, Masya Allah, tabarakallah, dengan dakwah dia. Saya bila tengok pendakwah yang kaya-kaya, katanya Sulaiman Ar-Rajhi itu ketua bank Rajhi, Allah yaghfirlu, yang meninggal ada dia punya kebun untuk infak saja, pokok ladang kurma dia berapa banyak untuk kita. Kata Masya Allah, nak jadi orang kaya juga kita. Cuma kita bimbang takut tak ada ladang, kena 4-5 ekar ladang, tak pergi masjid dah kita. Duduk sibuk tunggu ladang. Jangan. Baik. Panjang cerita sirat, sebab tajuk ni sangat penting untuk kita muhasabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Nabi kata bersuci itu sebahagian daripada iman. Bersuci sebahagian daripada apa? Daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Boleh. Walhamdulillah tamlaul mizan, maknanya kita kata alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan. Sikit je kita alhamdulillah, 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 itu dia panggil memenuhi neraca timbangan. Pernah di akhir Sahih Bukhari, di akhir Sahih Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Kan dia bawa hadis ni, hadis subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Ingat dah kita, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Kata banyak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata banyak. Kita nak suruh banyak hari ni. Allahu Akbar. Kan Imam Bukhari bawa di akhir bab dalam sahih dia bawa ayat ni, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, bab kami letak neraca timbangan pada hari kiamat. Kemudian dia bawa hadis ni, kalimatan khafifatani alal lisan wa saqilatani alal mizan. Dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, kemudian disukai oleh Tuhan Ar-Rahman.
Nih, tanda. Saya nak tuan-tuan tanda hadis ni. Kita ambil lafaz yang betul dalam Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatan ila rahman, khafifatani 'alal lisan, saqiratani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata belakang, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata lagi. Agak-agaknya boleh ingat ke tak boleh ingat? Ingat dah. Hak tak ingatnya apa? Hak tak ingatnya apa? Nak memberatkan timbangan. Betul tak? Sebab apa tak ingat? Tuan-tuan balik muhasabah. Ambil wuduk malam ni, kita solat sunat taubat, kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ya Tuhanku, lidah aku ni daripada pagi sampai malam boleh sebut semua benda. Cerita orang ni kahwin, cerita orang ni bercerai, cerita orang ni kelahi, cerita orang ni kaya, cerita orang ni letak jawatan, semua kita boleh bincang. Tapi bila sebut nama Allah, berapa kali boleh sebut? Kita menangis di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, bukalah lidah aku ni supaya basah dengan hanya menyebut namamu ya Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Sebab apa Imam Bukhari di akhir sahih dia letak hadis ni. Hadis akhir di akhir sahih Bukhari, kata di para ulama, Imam Bukhari ni cerdik dia, alim dia. Hadis yang pertama dia letak dalam Bukhari dia, hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Sebab apa? Aku nak kumpul sahih Bukhari ni supaya amalan aku ni dengan niatnya ikhlas. Dia mengembara sana sini beratus ribu hadis yang dia kumpul. Akhir kali dia boleh kumpul dalam Bukhari dia berapa ribu hadis saja, sikit je yang dia tak dalam sahih. Kemudian dia letak hadis yang terakhir, hadis ni, wa nada'ul mawazin al-qista, dia buat, kemudian dia buat hadis ni, kalimatan, dua kalimah yang disukai oleh Ar-Rahman, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maknanya Bukhari, Muhammad bin Ismail, mu mengembara, mu cari hadis, kamu kumpul hadis. Di awal bab dulu kamu bincang tentang niat. Nah, Allah Ta'ala saja yang tahu di atas neraca timbangan, adakah kerja-kerja yang kamu buat ni betul-betul kerana Allah ataupun tidak. Subhanallah. Itulah pengalaman kami apabila khatam sahih Bukhari. Kita belajar dengan guru kita sebelum dia bagi sanad Bukhari yang terakhir ni. Bila sampai di sini, tuan syekh kita akan menangis bila baca ayat hadis, dua kalimah ringan atas lidah, disayangi oleh Ar-Rahman, berat atas timbangan, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Sebab kita tak tahu, kita belajar betul-betul ikhlas, kita mengajar ni betul-betul ikhlas, ataupun ada sesuatu di sebalik. Yang tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena banyakkan muhasabah diri kita, banyakkan muhasabah perjalanan hidup kita. Kalau tak betul, kita betul channel. Aku rasa tak betul ni, tak apa nak tepak dia punya niat ni, kita betul balik. Biasalah manusia ni digoda oleh syaitan kan. Maka jadikan bacaan ini bacaan tetap kita, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, dengan bacaan yang telah saya kempen 4 kalimah tu. Ada dah ni, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita gilih subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 1 kali, tukar pula hak ni pula la ilaha illallah wala ilaha, macam perbanyakkan zikir kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan beratkan timbangan. Ini di antara pemberat timbangan. Kalau tuan-tuan nak tengok, tengoklah dalam YouTube, tajuk yang saya buat, tajuk dia beberapa amalan pemberat timbangan yang kita boleh beratkan timbangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beratkan timbangan kita yang baik. Kata Nabi SAW, yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Allah Ta'ala letak neraca timbangan pada hari kiamat. Kalau ditimbang langit dengan bumi peluah lagi bersama mana, wallahu alam. Itulah riwayat yang ada. Tamatlah perbincangan kita 2 tajuk. Tajuk yang pertama as-sirat, kemudian diikuti dengan qantarah, dan diikuti dengan al-mizan, neraca timbangan.
InsyaAllah kita break seketika. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.